الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Yang saya muliakan sahabat Tuan Imam Tarawih, pengerusi dan ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dengan limpah kurnianya dapat sama-sama pada malam ini saya berpeluang bersama-sama dengan tuan-tuan untuk menyempurnakan tazkirah pada malam ini. Saya tak nak cakap panjang, masa tak banyak. Ada 4 perkara yang nak saya sentuh, dan 4 perkara ni saya sentuh di semua tempat. Di mana saja saya dijemput untuk tazkirah, 4 perkara ni memang saya sentuh. Yang pertama sekali, biasanya bila tiba Ramadan, ustaz-ustaz kita, penceramah, pendakwah akan baca ayat 183 surah Al-Baqarah. Ayat tersebut diturunkan Allah untuk umat Muhammad yang beriman kepada Allah supaya menunaikan kewajipan ibadah puasa. Ada sebahagian kita mendakwa mereka tidak layak berpuasa kerana mereka bukan orang yang beriman. Jadi ada di antara kita hadirin sekalian yang tak nak berpuasa. Bila ditanya kepada mereka sebab apa tak nak puasa, dia jawab, kami bukan orang yang beriman. Timbul satu tanda tanya, siapa sebenarnya orang yang beriman itu? Adakah orang beriman itu mesti berjubah setiap masa? Atau orang beriman itu digambarkan seolah-olah dia mesti warak setiap masa? Atau orang beriman itu dai dia mesti hitam, contoh tadi. Kalau dai tak hitam bukan orang beriman. Macam tu. Seolah-olah digambarkan begitu. Jadi kalau macam kita ni jurutera, kita ni bukan orang beriman. Yang beriman ni orang macam ustaz-ustaz mengaji syariah. Macam tu. Macam saya lebih kurang macam tu. Ustaz tak apalah mengaji syariah. Kami mengaji apa? Bab Injil, bab Ekon. Kami bukan orang beriman. Itu digambarkan begitu. Ini tak betul hadirin sekalian. Orang beriman itu adalah orang yang patuh pada Islam, yang melaksanakan kewajipan sebagai seorang Muslim. Dia patuh pada ajaran Islam, dia melaksanakan ajaran Islam, dia bersama dengan Islam, dia tak pernah renggang dengan Islam, dia tak pernah caci Islam, dia tak pernah sindir ajaran Islam. Dia patuh dan dia akur dan dia laksanakan ajaran Islam di sepanjang kehidupan dia. Sekalipun ajaran Islam itu
nampaknya kadang-kadang nampak seolah-olah tak boleh diterima oleh logik akal kita. Nampak seolah-olah Islam kadang-kadang peraturan, amalan, suruhan, perintah kadang-kadang di luar adat resam kita. Kita diperintah oleh Allah supaya patuh pada Islam. Jadi mana-mana orang yang telah patuh pada Islam, beramal dengan Islam, mereka lah orang yang beriman. Jadi kalau ada orang dia kata saya bukan orang mukmin ustaz, saya bukan orang beriman, Muhammad Rashid Ridha kata itu ucapan orang munafik. Kalau tak beriman munafik. Jadi hadirin sekalian, kita kena patuh pada ajaran Islam. Bila kita patuh pada ajaran Islam, maknanya kita beriman. Itu dinyatakan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu diajak, diseru, diperintah oleh Allah Jalla wa'ala, kamu kena sahut seruan itu, kamu kena terima seruan itu. Iza da'akum lima yuhyikum, apabila diutuskan Rasul kepada kamu, mengajar dan memerintah kamu agar kamu mentaati ajaran Islam, wajib bagi kamu mentaatinya di sepanjang kehidupan kamu. Yuhyikum ditafsir oleh ahli jawatan kuasa tafsir Malaysia. Tak usah ambil Sudan, tak payah ambil Syria lagi, tak usah ambil Mesir lagi, ambil Malaysia dulu. Di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman, nota kaki 266, nota kaki itu menyebut bila mana Rasulullah diutuskan kepada kamu, dia mengajak kamu kepada Islam, maka wajib bagi kamu mentaati Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana dengan ketaatan dan kepatuhan itulah yang akan membawa kebahagiaan kepada kamu di dunia dan di akhirat. Jadi mana mungkin kita akan dapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat kalau kita gagal mematuhi dan mentaati ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk minta selalu ni, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Permintaan kita hadirin sekalian tidak selari sebagaimana yang diperintahkan, tidak sebagaimana yang kita buat di sepanjang kehidupan kita, tidak sebagaimana yang diperintahkan oleh ajaran Allah yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak dapat kebahagiaan itu. Kerana orang beriman, Allah janji Allah akan bagi kebahagiaan itu kepada mereka. Sekalipun mereka tak minta, Allah tetap bagi. Dalam surah An-Nahl ayat 97, Allah berfirman, man amila salihan min zakarin aw unsa, sesiapa yang berakal waras di antara kamu yang memahami apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melaksanakan amalan saleh yang telah diperintahkan kepada mereka, baik dari kalangan lelaki maupun dari kalangan perempuan, wa huwa mukmin, sedang dia berusaha dengan penuh istiqamah, berusaha dengan penuh bersungguh-sungguh untuk meletakkan dirinya sebagai seorang yang beriman di sisi Allah dan di sisi manusia, maka falanuhiyannahu hayatan tayyibah, kami akan bagi kehidupan kepada mereka, hayatan tayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang tenang. Kalaupun dia tak minta Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi Allah tetap akan bagi kebahagiaan itu kepada orang-orang yang beriman. Walanajziyannahum, kami akan beri ganjaran kepada mereka, balasan yang selari dengan fitrah manusia. Manusia ni dia suka fitrah ni, fitrah manusia ni dia suka benda sedap, dia suka benda cantik, dia suka benda wangi. Betul tak? Siapa kata dia tak suka benda sedap? Siapa? Tolong angkat tangan. Saya datang Selangor ni, saya duk tengok masjid-masjid surau ni yang buat bubur lambuk. Sini ada buat tak? Tak buat, rugi. Tak, saya akan main setiap hari.
Saya pergi tengok mana masjid-masjid surau yang saya akan tazkirah, mana saya akan pergi tengok. Ada buat bubuk lambu tak? Nak rasa sedap tak? Setakat sekarang ni kita promote sikit ni. Ni dia stream. Bubuk lambu Masjid Bandar Baru Sungai Buloh. Sedap. Hadirin sekalian. Pukul 6 edan 6 suku habis dah. Kita hak beratur ni 3 suku dah. Lepas saya punya kejang kaki, penat letih beratur 6 suku habis dah. Itu. Dan saya rasa lebih sedap dari Kampung Baru rasa. Tuan-tuan kena pergi ya. Besok cukup ajar pula. Tuan-tuan. Jadi itu fitrah kita. Suka benda sedap, benda cantik, maka Allah Ta'ala pun dia akan bagi ganjaran sesuai dengan fitrah manusia. Walanadziyannahum ajrahum bi ahsan, sebaik-baik balasan. Balasan yang terbaik akan Allah bagi pada kita. Bima kanu ya'malun, di atas kesungguhan kita beriman pada Allah. Hadirin sekalian, dalam kesungguhan kita beriman pada Allah, kita akan berdepan dengan ejekan, cacian, persendaan. Itu biasalah. Ayat yang saya baca tadi, Allah Ta'ala cerita dalam surah Al-Mutaffifin ayat 29 hingga 32. Allah cerita orang-orang yang sukakan maksiat, sukakan mungkar, dia tak boleh tengok orang beriman. Kalau dia tengok orang beriman, yadhakun, dia gelak. Dan apabila orang beriman lalu depan mereka, dia taramazun, dia renyik mata, dia mengumpat, dia caci, dia hina. Geng-geng tu nak pergi mana pula tu? Dia kata macam-macam. Yang geng-geng ni buat apa pula malam ni? Itu. Dia caci, dia hina. Ini suasana yang akan kita lalui. Mungkin suami kita sendiri, mungkin isteri kita sendiri. Saya 2 bulan lepas berdepan dengan seorang suami yang nak berubah. Isteri tak mau lagi. Pernah juga jumpa dengan suami tak mau berubah, isteri dah berubah. Itu. Ini keadaan yang akan kita lalui, dan kita diminta oleh Allah supaya sabar banyak. Kerana insya-Allah dengan kesabaran dan ketabahan kita, insya-Allah Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk istiqamah bersama dengan kita, beramal dengan Islam, patuh kepada ajaran Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi marilah kita beriman. Mudah-mudahan insya-Allah kewajipan puasa kita diterima oleh Allah bertepatan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah pun diriwayatkan oleh Imam Muslim, man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa di antara kamu yang berpuasa pada bulan Ramadan sedang dia beriman kepada Allah, dia bersungguh-sungguh beriman kepada Allah, dia menunaikan kewajipan ibadah puasa itu ihtisaban, dengan penuh keikhlasan, menepati syariat, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosanya yang lampau diampunkan oleh Allah. Orang yang belajar hadis ini, hadirin sekalian, ma taqaddama, dosa yang kita tak ingat. Saya nak tanya tuan-tuan, siapa di antara tuan-tuan yang ingat dosa pertama yang dia buat? Di mana dia buat? Dengan siapa dosa tu yang dia buat? Banyak mana dosa yang telah dia buat? Siapa ingat? Saya nak pergi hadiah sikit. Tempat pertama dia buat dosa pertama mana? Tak ingat. Itu makna ma taqaddama min dhanbi. Kita tak ingat dosa tu. Lama mana dah. Dan kita pun tak ingat tempat mana pertama yang kita pernah buat dosa tu. Allah jamin dosa itu diampun oleh Allah dengan syarat beriman pada Allah, menunaikan kewajipan ibadah puasa dengan penuh ikhlas, dan menepati syariat. InsyaAllah dosa lampau kita diampun oleh Allah Jalla wa'ala. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang kedua, 30 minit nak kena pecuk sikit ni. Yang kedua, bertaubat pada Allah. Tuan-tuan, kita nak sambut Ramadan, dan kita dah tunai kewajipan Ramadan 12 hari dah. Siapa di antara kita semua yang memulakan Ramadan dengan bertaubat pada Allah?
Kalau kita mula Ramadan dengan daun palah kah? Beli dah daun palah. Daun palah tau. Utara tu buat ketupat dengan daun palah. Sini daun nyok. Jadi kita sambut Ramadan ni dengan apa? Dengan kereta baru kah? Banglo baru kah? Apa? Nabi suruh kita sambut Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita beramal soleh sepanjang waktu ni. Semayang fardu 5 waktu. Katalah kita pergi umrah. Amal-amal soleh yang kita buat, yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, as-salawatul khams, sembahyang fardu 5 waktu. Yang kita buat ni ibadah harian dia panggil. Wal jum'ah ilal jum'ah, Jumaat ke Jumaat. Dalam tempoh seminggu ni, Jumaat 19 hari bulan sampai Jumaat 26 Julai. Dalam tempoh seminggu ni kita beribadat pada Allah. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan 1433, Ramadan 1434. Dalam tempoh setahun ni kita beramal soleh. Amal soleh kita ni akan berfungsi. Apa fungsi amal soleh ni? Mendapat ganjaran pahala dari Allah, diampun dosa, dan dimasuk ke dalam syurga. Ini fungsi ibadah. Hadirin sekalian, jadi mukaffiratun lima bainahun, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Mukaffirat, yang kita sebut tasbih kafarah, penghapus dosa. Kita tak kata tasbih kifarah. Tasbih kifarah tu bayar denda. Bayar denda apa? Bayar denda apa? Denda jima dengan isteri pada siang hari. Itu kifarah. Langgar sumpah, kifarah. Dia tak kata kafarah. Tasbih kafarah. Siapa kata tasbih kifarah tu, siap. Tasbih bayar denda. Allah Ta'ala ampun dosa dia. Mana berfungsinya ibadah kita ni? Bila kita beribadah pada Allah, ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampun, dapat pahala, dimasuk ke dalam syurga. Dengan syarat iza ijtanibatil kabair, dengan syarat kamu kena tinggal dosa besar. Al-kabair, kata Al-Imam At-Tabari dalam Jami' Al-Bayan, Al-kabair itu siapa yang buat dosa besar sepanjang masa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang masa dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa untung kita kekalkan dosa besar dalam kehidupan kita? Jadi apa istimewanya kalau kita berbangga dengan dosa besar kita? Siap post lagi dalam Facebook, dedah orang berbangga dengan dosa besar. Apa istimewa? Tak ada apa istimewa pun. Hadirin sekalian, dosa kita bertimbun-timbun, ibadah kita tak diterima oleh Allah. Ustaz-ustaz kita tak guna ayat sebagaimana saya guna. Ustaz-ustaz kita banyak guna, rugi ibadah dia, sia-sia ibadah dia. Apa lagi? Dosa kering, pahala kurang. Saya tak mau guna istilah, saya berpendapat ibadah dia tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kerana banyak syarat. Hadis menyebut begitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita terlibat dengan dosa besar, mana mungkin puasa kita diterima oleh Allah? Kerana bersandarkan hadis ini jelas pada kita. Tak cukup dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, Nabi bersabda, ma min abdin yusalli salawatul khams, ada di antara hamba Allah ni yang sembahyang fardu 5 waktu. Baru ni ada satu orang dia sembang dengan saya dalam Facebook. Dia kata, alhamdulillah Ustaz, ana kemarin dapat solat fardu 3 waktu. Apa? Solat fardu bukan 3 waktu. Solat fardu 5 waktu. Dia syok. Dia rasa alhamdulillah. Alhamdulillah dia. Sepatutnya la haula wala quwwata illa billah, aku tinggal 2 waktu lagi. Dia boleh kata alhamdulillah 3 waktu. Aduh. Tak boleh. Anda kena qada 2 waktu tu. Tapi member anda tak sembahyang langsung Ustaz. Dia dah buat perbandingan macam tu. Mana boleh macam tu?
Memang awak tak semayang, awak banding macam tu pula. Daripada saya derma juga, saya semayang juga, orang sebelah tak buat langsung. Itu masalah, kita duk banding dengan orang tak buat. Kena banding dengan orang yang rajin buat. Dia rajinnya semayang fardu 5 waktu, tak tinggal aku 2 waktu saja. Apa dia? Zuhur dengan isyak atau maghrib. Zuhur rehat, maghrib balik kerja. Dan singgah mana-mana semayang maghrib. Kesian betul tuan-tuan. Jadi hadirin sekalian, orang yang terlibat dengan dosa besar, Allah Ta'ala tak terima. Ini apa nama ni? Ada hamba Allah yang semayang fardu 5 waktu, Nabi sama wa yasumu Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan. Dia semayang fardu 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa yukhriju zakata, dia mengeluarkan zakat. Dan wa yajtanibul kaba'ir as-sab'a, dan dia meninggalkan dosa besar yang 7, kata Nabi. Apa dosa besar yang 7? Pertama, syirik. Kedua, kita bunuh seseorang yang diharamkan kita bunuh, melainkan hak yang ditetapkan seperti qisas. Ketiga, kita terlibat dengan sihir. Keempat, kita makan riba. Semua makan riba ni, melainkan pinjaman dengan bank atas tujuan untuk keperluan kita, seperti kediaman, seperti kenderaan. Ini pinjam untuk tujuan tahsin niat. Nak tunjuk ke orang apa, ini haram, tak boleh. Sanggup terikat dengan riba semata-mata nak bagi kaya-kaya orang nampak megah apa semua, tak boleh. Ada seorang tu dia pinjam 500,000 gara-gara nak renovate rumah dia. Riba banyak mana dah tu. Lepas tu dia kata, Ustaz, anda bukan pinjam bank, habis pinjam siapa? Pinjam duit bini, Ustaz. Okey lah. Duit bini tak ada riba kan? Bini kan orang perempuan lah kaya-kaya tuan-tuan. Saya marin dulu seorang muslimat ni, dia nak jadi bini saya. Okay, saya menawarkan diri saya untuk jadi isteri Ustaz. Tak curi mula rumah, meremang tu Kalau isteri tengok di rumah ni, marah dia. Ini cabaran lah pendakwah ni, biasalah. Lepas tu dia kata, Ustaz tak payah, belum kahwin lagi, abang siap lah. Mula-mula Ustaz, abang tak payah risau. Rumah dah ada, kereta besar pun dah ada. Abang berdakwah je. Tu dia, abang siap lah. Belum kahwin lagi. Aduh, tuan-tuan. Tak apa, siapa yang tak kahwin lagi, main jumpa saya. Jadi saya recommend bagi, insyaAllah. Jadi orang perempuan ni dia tu, tuan-tuan bagi tahu kat saya. Hadirin sekalian, Nabi kata, dia meninggalkan dosa besar yang 7, yang ketiga, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan peperangan. Kalau lompat parti tak masuk. Pasal ada orang guna hadis ni, dia kata dosa besar buat tu Ustaz, pasal lompat parti, itu tak boleh. Medan perang, yang terakhir kita tuduh orang perempuan yang mukminah terlibat dengan zina, tak boleh, haram, tak boleh, kerana dia ni yang akan lahirkan nasab keturunan kita. Kalau kita rosakkan kedudukan status mereka sebagai mukminah, mana mungkin kita dapat lahirkan nasab keturunan yang saleh dan salihah ni. Elok nak kahwin dengan orang perempuan, bagi orang fitnah, nak nikah dengan perempuan, aku tahu siapa dia, tak jadi kahwin tu padahal dia mukminah salihah yang akan lahir zuriat keturunan yang baik ni. Itu jadi baru Allah Ta'ala terima taubat dia, baru Allah Ta'ala terima ibadah dia. Dia sembahyang fardu, dia puasa, dia keluar zakat, dia tinggal dosa besar, Allah Ta'ala terima ibadah dia. Maka Allah Ta'ala janji, illa futihat lahu Nabi janji, illa futihat lahu abwabul jannah, melainkan dibukakan pada mereka pintu-pintu syurga. Summa qila lahu, penjaga pintu syurga kata, sambut mereka ni sambil berkata, udkhul bisalamin, masuk dalam syurga dengan penuh kegembiraan di atas kesungguhan kamu meninggalkan dosa besar.
Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kita dengan syarat tinggallah dosa besar yang dilarang oleh Allah. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an, sekiranya kamu meninggalkan dosa besar yang dilarang oleh Allah, kamu melakukannya, nukaffir ankum sayiatikum, Allah Ta'ala akan hapuskan dosa kamu, wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan Allah Ta'ala akan masukkan kita semua ke tempat yang mulia, iaitu syurga Allah Jalla wa Ala. Ayat 31 surah An-Nisa. Mudah-mudahan kita bertaubat pada Allah, mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, 3 perkara sekurang. Awal lagi baru 20 minit. Nampak tuan-tuan mengantuk tu, dia risau tu. Yang 3, tuan-tuan, bulan puasa ni banyak orang menderma bagus tu. Derma bagus. Bulan lain tu kurang sikit. Bulan Ramadan ni lebih. Pasal kita nak ambil berkat. Tapi saya tak nak orang yang bukan saya tak nak, agama tak bagi. Agama tak bagi kalau satu orang yang menderma ada 3 perkara ni pada diri dia. Yang pertama, mengungkit apa yang dia dah bagi. Dia bagi, dia ungkit. Contohlah, kalau tak sabit duit anak ustaz, ekor ni tak beroperasi. Contohlah ni. Jangan terasa hati pula. Dia compare bang ekor ni. Dia ungkit. Allah tak terima kebajikan dia. Kedua, orang yang menderma, dia sampai ke satu tahap, dia menafikan hak keluarga dia, hak dia sendiri. Contohlah macam ni, ana bagi contoh. Katalah sebulan kebiasaannya hamba Allah ni dia derma RM100. Bila masuk Ramadan dia nak derma lebih. Kegairahan nak menderma tu sampai ke satu tahap dia menafikan nafkah isteri dan anak-anak. Yang jumlah RM100 kebiasaan dia derma tu, masuk Ramadan dia kau habis hak bini hak 200 tu, hak anak hak 200, jadi 500. Isteri tanya, tak ada nafkah bulan ni, nafkah zahir tak ada, derma habis. Jadi nak beli baju raya macam mana? Kita pinjam alung, kita pinjam bank, senang sih. Jadi kita ikat diri kita dengan hutang semata-mata nak melengkapkan perayaan, dan kita ikat diri kita dengan riba, dan kita biar sumbangan kita sampai ke satu tahap menafikan hak keluarga kita dan hak kita sendiri. Ini tak boleh, hadirin sekalian. Dan yang 3, dia derma, dia tak semayang. Dia derma, dia tak semayang. Dia derma, aurat tak tutup. Aurat ni melengkap rambut. Ni bukan nak mengata orang ni ayat Quran ni. Aduh, saya orang kata ustaz tak nak mengata orang, tak kata korang, nak katakan siapa lagi? Betul tak? Jadi liputan ni banyak ni, derma sana. Betul kata Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, ada orang dia nak teruskan agenda maksiat dia sepanjang masa, maka dia tutup maksiat dia itu dengan kebaikan. Contoh nak bagi buka puasa dengan fakir miskin, anak yatim, warga tua di hotel. Contoh, satu kepala RM100. Anak yatim ni dia buka puasa, dia bukan makan gulai sampai 20 jenis, dia bukan makan kuih cucuk apa semua sampai 100 jenis. Dia makan takak. Tambah anak-anak apa Quran pula, bukannya serodak macam kita ni. Kita ni kalau masuk hotel, gulai saja ada 30 jenis, hiruk kuah tak habis lagi 30 minit baru hiruk kuah tu, tak makan lagi daging ikan tu. Sungguh. Jadi hadirin sekalian, anak bagus. Jadi bila habis saja buka puasa, majlis agih wang zakat, derma sumbang pada anak yatim, fakir miskin, warga tua, pekak beratung ni. Orang tua-tua ni tuan-tuan, 5 minit buka puasa, pepak mi tak hancur lagi. Apa orang kata, kunyah mi tu tak hancur lagi. Orang tahu kata tokak mi pepak tu tak hancur lagi. 5 minit kena beratur siap nak terima ni. Daripada 7.45 sampai pukul 9 malam, bila dia solat maghrib.
Habis derma, pengerusi buat pengumuman. Ini berlaku kat saya ni. Saya tazkirah sebelum buka, kita belah lah. Tak terlibat lah. Pengerusi buat pengumuman. Siapa nak semayang, surau disediakan. Siapa nak semayang, surau disediakan. Mana mafhum mukhalafah dia apa? Siapa tak mau semayang, duduk lah. Betul. Satu. Lepas tu dah selesai ni, hiburan pula, lokal artis buat persembahan lagu raya puasa baru 3 hari raya saja. Lagu raya ala canggung Kacik Fatimah menyanyi habis. Buat ni. Dia berdendang tu sampai pukul 11 malam. Bila dia solat ni? Bila dia solat tarawih? Tak ada. Jadi dia tutup maksiat tu dengan kebaikan. Jadi hadirin sekalian, orang yang menderma menyumbang pada masa yang sama dia tak taat pada Allah, maka sumbangan dia tak diterima. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Taubah ayat 53. Allah Ta'ala berfirman, qul anfaqu ta'an aw karha. Muhammad bagi tahu dekat orang yang gemar menderma secara sukarela maupun terpaksa. Kenapa? Lan yutaqabbala minkum. Allah Ta'ala tak terima sumbangan mereka. Innakum kuntum qauman fasiqin. Sesungguhnya mereka adalah golongan yang fasik. Fasik ni siapa? Fasik ni orang yang tak patuh perintah Allah. Jadi hadirin sekalian, marilah sama-sama kita buat kebajikan. Jamu orang buka puasa bagi orang berpuasa pada waktu buka puasa. Apa-apa kebajikan yang kita buat, insya-Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan pada kita. Allah Ta'ala terima kebajikan kita dan kita berubah jadi manusia yang beriman pada Allah, dan jangan jadi orang yang fasik. Nanti derma sumbang kita, infak zakat kita tak diterima oleh Allah. Satu perkara lagi, ada orang keluar zakat di bulan Ramadan, dia keluar selungguk duit zakat. Ini saya tak setuju hadirin sekalian. Saya secara prinsip saya tak setuju. Kalau tuan-tuan keluar dengan pusat zakat, kutipan tahun ni, agihan tahun depan. Okey, tuan-tuan nak keluar sendiri. Jadi haul tuan-tuan kira bulan Ramadan, katalah zakat RM1,000. Jadi ada orang dia keluar 1,000 pada bulan tu. Bulan Ramadan tu 1,000 habis jumlah zakat dia. Dan pada asnaf yang seorang saja. Mungkin asnaf fisabilillah, asnaf lain tengah-tengah tak dapat zakat. Jadi kita kena ubah trend agihan ni. Katalah tuan-tuan bilang kira-kira zakat tuan-tuan 1,000. Okey, bulan Ramadan tuan-tuan bayar pada asnaf fisabilillah RM500 contoh. Bulan Syawal pula tuan-tuan bayar pula 100 untuk fakir. Bulan Muharram pula RM100 untuk miskin. Kemudian bulan pula untuk mu'allah, bulan pula untuk amil. Bayar biar semua asnaf dapat manfaat dari agihan zakat kita. Kalau kita pilih untuk bayar sendiri. Ingat tu. Jangan selungguk pasal ada Ramadan tahun lepas. Sebuah sekolah ni pelajar ada 83 orang saja. Seorang korporat ni bayar 2 juta zakat untuk dia. Pelajar 83 saja. Seronok sekolah tu. Dia yang kita tu rabun mata tadi duk cari derma ni, dia 2 juta, sekolah elok dah. Tak bolehlah, kena siasat juga, kena tengok juga. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kelebihan pada tuan-tuan untuk pilih siapa yang berhak untuk diberi zakat, insyaAllah. Sekian dulu untuk kali ini di penghujung pertemuan kita. Ana insyaAllah nak pergi Aceh pada 9 September ni. Sepatutnya bulan Ramadan. Jadi kita tak boleh pergi pasal kita bulan Ramadan ni bulan yang rahmat untuk pembangunan sekolah kita. Ni dana banyak bulan Ramadan ni. Jadi insyaAllah kita akan pergi 9 September untuk bantu rakan-rakan kita yang ditimpa musibah bulan lepas di atas gempa bumi di bawah ukuran 6.1 skala Richter. Jadi insyaAllah kita akan pergi beri sumbangan pada mereka. Oleh yang demikian, hadirin sekalian, kita bukan nak berjual beli dalam surau ni, haram, tak boleh. Kita nak bagi tahu kata di luar sana ada jualan amal. Pembelian tuan-tuan tu RM8 dari pembelian itu kita nak sumbang kepada tabung bantuan pada mangsa gempa bumi. RM8 itu 4 kilo beras. Jadi kalau tuan-tuan nak sumbang beras RM2 sekilo, insya-Allah boleh beri dekat saya sebelum 2 September insya-Allah.
sebelum 2 September boleh dapatkan borang tahfiz, borang infak tu. Di bawah tu ada nombor akaun, ada nombor telefon saya. Abang dekat saya, ustaz ni fidyah nak bayar untuk ustaz, fidyah ada 8 cupak nak bayar kat ustaz. Kita bawa lagi sana insya-Allah. Keduanya, tabung infak pembinaan mizan. Kita dah masuk fasa 2, saya duk cerita selalu. Fasa 2 ni kita perlukan 1.6 juta ringgit. Kita dah mula himpunkan fasa 2 ni pada 15/1/2012. Sampai dah sekarang telah terkumpul RM243,000. InsyaAllah teman-teman sahabat-sahabat yang nak menyumbang untuk pembinaan mizan tu boleh masuk ke dalam tabung yang telah diletakkan oleh sahabat kita di sana dan muslimat di belakang sana. InsyaAllah dengan sumbangan tuan-tuan menambahkan lagi dana kutipan kita insyaAllah. Dan saya doakan mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan yang tuan-tuan berikan itu diberkati, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kelebihan pada tuan-tuan, kesihatan sepanjang masa insyaAllah. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah. Terima kasih kepada pihak surau kerana beri peluang pada saya. Wallahu a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.